Antara perkara yang sering menjadi isu dalam perhubungan adalah sikap pasangan yang bersifat dominan sehingga membuatkan mereka menjadi bossy sehingga hilangnya sifat toleransi antara satu sama lain. Sifat bossy dalam perhubungan sememangnya tak perlu ada sebab tak ada orang yang nak diri mereka diarahkan maupun diperintah itu dan ini. Tak salah untuk kita bersikap sedikit bossy dalam perhubungan untuk menyatakan kehendak dan keinginan kita kepada pasangan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat hari Jumaat. Hari ini 17 September 2021 bersamaan dengan 10 Safar 1443 Hijrah. Kami doakan apa sahaja yang anda lakukan, apa sahaja aktiviti yang nak direncanakan esok dah mula hujung minggu kan dengan keluarga. Terus jaga diri dan juga jaga SOP sebab kita tahu banyak kelonggaran dah dibuka. Jadi semua ini adalah peranan kita, tanggungjawab kita kan? Benar Fatin. Dan anda bersiaran bersama kami hari ini. Saya Farin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof yang akan terus setia bersama anda selama 1 jam ini dengan satu lagi topik yang menarik. Tapi sebelum kita bincangkan tentang topik dan sebagainya, kami tak pernah ketinggalan untuk membincangkan serba sedikit isu-isu ringkas yang menarik Fatin. Antaranya Fatin, macam Fatin kata tadi, banyak rencana dan sebagainya, nak tunggu sibuk dan sebagainya. Saya tengok sebenarnya pada hari ini ada sedikit kelainan. Hari Jumaat yang berbeza. Semalam saya duduk kat rumah. Tapi hari ini bila saya keluar, jalan dah mula sesak yang dah macam kembali macam dulu-dulu. Itu saya perasan juga. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat media sosial pun, dah ramai yang orang kata muat naik gambar-gambar, dah pergi bercuti di Langkawi juga. Bukan saja bekerja tapi juga bercuti di Langkawi dan nampaknya meriah seperti mana yang kita saksikan di mana Langkawi bermula semalam telah pun mula menerima pengunjung dan ramai yang menyambut baik kerana ini adalah antara masa yang ditunggu-tunggu. Tetapi kita juga nak beritahu kepada para penonton bahawa ini juga merupakan suatu projek rintis untuk melihat bagaimana keadaannya dan seandainya ini berjaya akan diperluaskan lagi insya-Allah. Kalau bercakap mengenai projek rintis tu Fahrin, pastinya kita dah adalah orang yang sangat bertanggungjawab kerana kelonggaran yang dibukakan ini kita kena gunakan sebaik mungkin. Ramailah lagi yang boleh pergi ke Langkawi kan. Dan ini sebenarnya kita nak kongsikan juga bagaimana sebenarnya situasi di sana. Antara dah lama kan orang tak pergi bercuti, mungkin dah balas dendam, dah jumpa orang kata laut yang dah lama dinanti-nantikan tu. Kita nak bersama dengan tetamu di sana. Dan telah pun bersedia dalam talian Cik Fazli Syam, seorang pengusaha bot yang berada di sana. Assalamualaikum Cik Fazli ataupun Cik Syam. Waalaikumsalam. Apa khabar Langkawi tu? Alhamdulillah baik. Okey, mungkin apabila kita melihat pelbagai perkongsian di media sosial dan sebagainya, mungkin daripada mereka yang berada di sana sendiri, bagi Cik Fazli Syam sendiri, boleh ceritakan bagaimana keadaannya di sana? Kesesakan, ramai tak ramai orang, keadaan terkawal maupun tidak? Silakan. Dia keadaan di sini yang sesak ke tempat tumpuan sajalah. Tapi dalam keadaan terkawal lah, semua masing-masing jaga SOP masing-masing. Okey. Cik Fazli, kalau kita tahu kan Cik Fazli seorang pengusaha pelancongan dan juga pemandu bot. Macam mana agaknya strategi ataupun pendekatan yang dilakukan? Ialah kita bercuti juga, kena juga jaga penjarakan, SOP dan sebagainya dalam kita pergi bercuti bersama keluarga tu kan? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Kita sejak kerajaan dah umum nak buka pada tarikh 16 tu, kita dah prepare lah. Sanitize semua tempat, basuh-basuh. Kemudian prepare bot-bot dengan enjin-enjin semua lah. Okey, dan selain daripada itu juga, sebenarnya saya juga dikabarkan secara SOP-nya juga setiap pengunjung harus membuat ujian COVID-19 terlebih dahulu. Dan apabila mereka sampai itu, bagaimana pemantauan daripada mereka yang di Langkawi pula, di sebelah Langkawi pula, Cik Fazli? Kita akan cek lah dia memang negatif. Pengunjung akan ada surat untuk soalkan dia orang yang negatif lah, kita akan cek. Kemudian kita akan cek dia punya berapa dos. Kita akan pastikan semualah. Termasuklah MySejahtera dan sebagainya. Cik Fazli, mungkin boleh kongsikan juga antara reaksi ataupun gelagat-gelagat sebab dah lama semuanya tak pergi bercuti. Ini dah masuk 2 tahun kan baru dapat pergi Langkawi. Ada tak antara yang kelakar daripada pelancong sendiri?
Oh, yang tu tak, dia ada juga mungkin yang ada yang tak pakai mask. Dia orang terlupa lah bila nak bergambar kan. Tempat-tempat macam ni dia kadang lupa pakai mask. Nanti kita ingatkanlah macam tu. Okey, Cik Bazir Syam, saya nak bagi peluang mungkin Cik Bazir sendiri mewakili pengusaha-pengusaha pusat pelancongan, sektor pelancongan di Langkawi untuk menyampaikan pesanan kepada mereka yang dah mula merancang untuk ke Langkawi. Silakan. Okey, kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Langkawi tu, sila pastikan SOP dijaga. Pastikan 2 dos lah, jangan kurang. Jangan cuba-cuba. Ya. Okey. Kemudian ikutlah SOP yang ditetapkan. Sebab kita dah lama yang tak lancung lah. Mungkin inilah masa dia lancung. Kemudian kita pun dah lama tak operasi. Jadi kita jaga kita dah. Sama-sama jaga masing-masing. Terima kasih Cik Fazli, satu pesanan yang cukup ringkas tapi cukup padat. Kita jaga kita. Itulah sebenarnya Fatin. Dan jangan pentingkan diri sendiri dan kepada pihak-pihak yang mengusahakan pusat-pusat pelancongan dan juga industri pelancongan di sana termasuk pengunjung-pengunjung. Sila jaga diri. Betul. Ini adalah orang kata inisiatif yang baik dalam kita dapat menjana pendapatan dari sektor ekonomi dan juga pelancongan juga. Kita dapat juga berseronok dengan keluarga tapi kena jaga juga penjagaan fizikal, SOP, pakai juga pelitup muka tu kan sentiasa. Pelitup emas pelitup emas. Pelitup muka. Okey. Baik, kepada anda semua hari ini satu lagi topik yang menarik kita nak bincangkan mengenai hikayat perkahwinan mengenai pasangan. Tapi sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita nak berkongsikan satu sedutan drama yang cukup menarik yang ada berkaitannya dengan topik kita hari ini. Takdir yang tertulis. Jom kita saksikan. Jom. Tak, tapi Mama yang janji. Nampak saya aja. Mana kemeja biru air tu? Meja biru. Yelah, I dah ingatkan semalam kan. Mana? Tak ada kat atas. Kak Jo? Ya, Wan. Tolonglah carikan kemeja biru tuan besar ni. Sebenarnya ada je dalam lemari tu, dia tak nampak agaknya. Okey. Lepas tu nanti tolong iron kemeja biru tu, bagi side dia tajam ya. Tak nak nanti ada orang buat muka dalam rumah ni, malas nak menghadap. Baik, Puan. Jo, kita orang pergi dulu lah, takut lambat nanti. Okey. Bye. Main you menganggap I bukan mate you ya. You bini I kot. Still. Hey. Dari awal kita kahwin, you dah buatkan I rasa macam I ni just a passenger in your life. I tak tahulah sama ada you sedar ataupun you buat-buat tak sedar yang selama ni you dah terbawa-bawa perangai CEO you dalam rumah tangga kita. Semua benda nak ikut cakap you. Nasihat I langsung you tak umpamakan. So I tak nampak apa guna lagi I jadi suami you. Apa maksud dia? I tak tahu apa lagi fungsi I untuk I ada dekat sini lagi. Pasal you dah boleh buat semua benda. You dah macam bos sudah ni. Sebab I macam fikir CEO kat rumah ke dekat office. Itu antara sedutan takdir yang tertulis. Saya sebenarnya secara peribadinya mengikut drama tersebut dan memang orang kata kesannya kan kalau kita tengok pasangan bosi ini kadang-kadang ada disebabkan terbawa-bawa karakter di office hingga kan di rumah. Banyaklah sebenarnya kan disebabkan mungkin persekitaran, sifat suami ke isteri kan. Nah, itu yang kita nak bincangkan. Pasangan bosi, ramai yang mungkin ada berbeza pendapat, suka tak suka. Tetapi jangan kita ingat hanya wanita sahaja, tetapi ada juga lelaki yang bosi. Dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan sekiranya anda ada sebarang pendapat, sila kongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini TV3 di Facebook kami. InsyaAllah kami akan bacakan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami WHI TV3. Silakan, banyak bos. lagi yang nak kami kongsikan. Tapi selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana? Jangan ke mana-mana. Bosi tak? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Impian setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pasti menginginkan keharmonian dan kemanisan yang berpanjangan dalam kehidupan mereka. Namun setiap perkahwinan ada pasang surutnya dan keharmonian itu bergantung kepada cara bagaimana pasangan itu mengemudi bahtera rumah tangga yang dibina.
Antara perkara yang sering menjadi isu dalam perhubungan adalah sikap pasangan yang bersifat dominan sehingga membuatkan mereka menjadi bosi sehingga hilangnya sifat toleransi antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui pada masa kini, ramai para isteri memiliki kerjaya sendiri, malahan berjawatan lebih tinggi berbanding suami. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuatkan sikap bosi iaitu sering memberi arahan terbawa hingga ke alam perkahwinan. Selain itu, bagi para suami, frasa beras kita beli yang digunakan sejak akhir-akhir ini seringkali disalaherti bagi sesetengah pihak. Kerana ada yang berpendapat bahawa suami mempunyai kuasa mutlak dalam rumah tangga dan mereka layak mengarah pasangan bagi melakukan sesuatu perkara. Justru dapat dilihat pembahagian tugas dalam rumah tangga bukan hanya bergantung kepada satu pihak sahaja dan mempunyai sikap toleransi juga dapat mengekalkan keharmonian perhubungan antara suami isteri. Jadi sebenarnya apa nak diperkatakan lagi? Sebenarnya bila perkataan tu bos, rumah tangga, suami, ternyata suami itu lebih layak. Walaupun kami tak minta. Tapi harus dia diketahui bahawa semua di luar sana bahawa kami yang beli beras. Itulah, saya rasa saya seorang kat sini, so saya kena ada orang kata tag team lah. Saya nak kenalkan dulu tetamu saya hari ini yang telah pun bersedia bersama kami untuk topik pasangan bosi ini. Di dalam talian, kita bersama dengan Dr. Azuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri dan keluarga. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor kena tolong saya ni. Farin dia dah bagi dulu dah. Tak apa. Doktor insyaAllah neutral. Tapi saya pun ada rakan saya ni. Tapi juga pasangan. Ada juga? Kita bersama dengan Lan Solo dan juga Sheila Razlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Itu macam gaya pun ada ke bersanding lagi tu? Itulah. Training. Okey, baik. Hari ni kisahnya adalah pasangan bosi. Okey, kita secara umumnya kalau kita tahu memang kalau suami lah, okey, suami menjadi ketua keluarga. Tapi tak ada juga pendapat-pendapat lain juga yang mengatakan bahawa ada di kalangan lelaki juga tidak suka isteri pula yang suka mengarang-arang. Tapi pelbagai lagi isu-isu lain, pelbagai lagi perdebatan lain yang mungkin kita nak serahkan kepada doktor terlebih dahulu untuk membuka topik kita ni mengenai pasangan bosi ni, doktor. Silakan, doktor. Okey, pertama sekali kan Farin, kita kena faham apa maksud pasangan bosi tu kan. So, kadang-kadang kita main sebut ada orang dia tak boleh bezakan bos dan bosi. Kan? Perkataan yang berbeza. Pasangan bosi ni adalah bila mana salah seorang daripada individu yang mempunyai hubungan sama ada suami isteri atau kekasih itu mempunyai perwatakan atau karakter yang dominan yang suka memberi arahan dan mahukan pasangan mereka menuruti arahan tersebut. Maknanya dia sahaja yang mungkin dia rasa dia betul dan dia cuba mengertikan pendapat ataupun perasaan pasangan dia. So dalam ilmu kepimpinan sebenarnya bosi ni dikaitkan dengan sikap ataupun attitude dan kualiti diri seseorang tau. Okey, kita nak tanya juga kepada Lan dan juga Sheila, apa yang dikongsikan doktor tu, ada tak orang kata ada bersangkut paut dalam rumah tangga anda berdua? Actually ada juga sebenarnya. Kadang-kadang dia bukan ada macam mana. Dia bosi yang bertempat kot. Contohnya macam saya sendiri lebih bosi kepada dia. Oh, itu pengakuan. Dalam hal keluarga. Tapi kalau hal pekerjaan atau bisnes kita orang, kerjaya saya sendiri, dia lebih bosi, dia lebih banyak mengarah daripada saya kan. So saya rasa segala bosi yang timbul tu, wujudnya bosi tu atas dasar sesuatu yang kena pada waktu, ketikanya, kerjanya dan tanggungjawabnya, apa yang perlu dibuat. Semua dia bersangkut paut. Tak tahulah pula, mungkin itu yang orang tafsirkan dari segi bosi dan sebagainya. Tapi kan Lan dan juga Sheila, Fatin, bila saya lihat pasangan ni sebenarnya secara luarannya kan, kerana kita selalu nampak mereka sewaktu mereka bekerja, kerana mereka di luar tahu sebenarnya. Jadi memang selalunya nampak memang Sheila yang bosi sebenarnya. Dia yang jaga suami dia kan. Awak buat tu, awak buat ni, ini. Sheila komen sikit Sheila. Itu dia macam Lan kata tadi. Kat luar memang Sheila bosi lah pasal kerja, tapi kat rumah tu macam mana pula menyesuaikan keadaan? Okey, kalau untuk saya secara jujurnya kami lebih banyak berbincang sebab dalam rumah tangga ke apa, dia
kami bekerja bersama. Office pun muka yang sama, rumah pun muka yang sama. Jadi kita dah memang cadang dan kita rancang, kita plan. Bila kita dekat tempat kerja, saya adalah bos dan Lan juga adalah director kepada company yang kita kena bekerja bersama. Bila balik rumah, saya adalah isteri dan saya kenalah mendengar arahan suami, perintah suami selagi ianya tidak bertentangan lah. Maksudnya selagi boleh adapt, kita buat elok-elok. Tidaklah kata bos itu sangat sebab pemberi arahan. Tapi kadang-kadang hidup ni kena berlandaskan arahan. Okey. Tapi macam Lan sendiri tak ada isu berbangkit bila dah balik rumah tu? Dia kena switch terus. Biasanya kalau dekat tempat kerja, kita orang terus act sebagai kita orang businessman ataupun business partner. Professional lah kan? Tapi bila balik rumah tu, more tu family punya hal lah. Dia isteri saya suami dia, so bincang hal keluarga. Hal kerja tu kita dah tenang ke tepi lah. Lan, Sheila, saya sebenarnya gelak, saya minta maaf tau. Saya kadang bukan nak kata apa. Pasal dua-dua ni kat office jumpa, kat rumah jumpa. Kita tahu kat office tu siapa buat kan. Lan kat office dia kena je dengan Sheila. Kau tunggu siap kau kat rumah. Kena kan kau balik. Okey. Kita nak tanya kepada doktor juga. Sebenarnya kan pasangan bosi ni bolehkah kita kaitkan dengan pasangan kita tu yang mungkin perfectionist ataupun mereka yang tegas, OCD dan sebagainya membuatkan mereka ni sedikit bosi. Sebenarnya tak ada niat tapi dia punya ketertiban dia tu membuatkan dia memberi arahan. Boleh ke doktor? Okey, menjawab kepada soalan tu boleh sebenarnya sebab setiap individu yang perfectionist dia mahukan yang terbaik. Jadi bila dia lihat ada perkara yang mungkin di luar daripada dia punya perfection, maka dia kat situ dia akan rasa tak puas hati. Tapi tadi saya ada sedikit nak hurai mengenai apa yang Lan cakap tu. Sebenarnya kan dia ada beza antara boss, bossy dan urgency. Silakan doktor. Ada 3 benda yang berbeza dan kita tak boleh samakan boss dengan bossy dan juga urgency. Macam contoh macam Sheila kata tadi dekat tempat kerja, Sheila adalah someone yang take over segala tanggungjawab. Bila balik rumah, Lan take over. Maka kat situ ada urgency, tanggungjawab masing-masing. Dan bossy pula merujuk kepada sikap atau attitude yang mana Fatin huraikan tadi, mungkin ada kaitan dengan perfectionist ataupun dari segi level of education, bila dia rasa dia lagi tinggi, lagi bagus daripada pasangannya, ataupun dari segi kerjaya, dia rasa dia lagi hebat. Jadi bossy berkait rapat dengan kita punya attitude dan sikap. Okey doktor, mungkin beri saya peluang untuk menambah sedikit kan. Okey, dari sudut hal bossy ni sebenarnya kan selalu dia ada perkaitannya juga dengan jantina, lelaki dan perempuan. Kalau menurut pada kajian dan pendapat lah, lelaki ni suka tak pasangan dia yang isteri ataupun pasangan wanita ni bossy, dan bagaimana pula penerimaan seorang wanita terhadap lelaki yang ada sikap sebegini? Okey, kalau mengikut kajiannya, lelaki ni dia suka untuk berkenalan atau berkawan dengan wanita yang hebat. Tetapi in term of mengawal kehidupan mereka, diorang tak suka. Mengikut kajian sebenarnya lelaki suka kalau dia ada kawan saya tu dia ada PhD, kawan saya ni doktor perempuan ni. Tapi when it comes to rumah tangga, perhubungan, lelaki mahu dilihat lebih tinggi tarafnya. Dari segi Islam pun begitu, berbanding dengan perempuan. Jadi kat sini sebenarnya ada pembahagian dari banyak aspek. Okey. Kalau macam Lan dan juga Sheila kan, kita tahu kalau bossy ni lebih kepada arahan-arahan kan. Macam Sheila sendiri, macam saya kan kadang kita mengarahkan, kita minta tolong. Minta tolong tu perkataan tolong tu sangat memainkan peranan kan. Kalau tak dah boleh jadi bossy. Setuju atau tidak? Okey. Mungkin boleh unmute-kan mic. Kami tak dengar gelak tu. Kami pun nak gelak bersama ni. Kena unmute-kan mic tu, Lan dan juga Sheila. Okey, silakan. Okey, maaf masih belum lagi kedengaran suaranya. Okey. Sekejap Okey, silakan. Dah ada unmute-kan mic-nya kan, Lan? Minta mic unmute. Kita tak dengar. Okey. Tak apa, sambil-sambil mereka kita nak dapatkan suara mereka tu. Okey, kita akan kembali bersama dengan Lan dan juga Sheila untuk jawapan tadi. Seronok gelak tu. Sampai hilang suara. Okey. Tapi apa kata kita dengarkan pendapat orang ramai terlebih dahulu tentang topik menarik kita pada hari ini. Jom kita saksikan.
pada pandangan saya, mempunyai pasangan yang bosi ni sebenarnya boleh mendatangkan kesan toksik kepada perhubungan tersebut. Kerana kita tahu bosi spouse ni dia overprotective, dia suka kontrol pasangan dia dan dia juga kalau boleh nak dengar cakap dia saja, which is not good for any relationship pun. So sebenarnya ada cara-cara yang mungkin kita boleh applykan jika kita mempunyai pasangan yang macam ni lah. Sebab saya percaya yang communication is a key. Apa saja masalah dalam rumah tangga perlulah diselesaikan melalui komunikasi. Ini pendapat saya, tak salah untuk kita bersikap sedikit bosi dalam perhubungan untuk menyatakan kehendak dan keinginan kita kepada pasangan, asalkan tidak berlebihan dan tidak menyakiti hati pasangan yang akan boleh memudaratkan perhubungan suami isteri. Dan kalau boleh cuba gunakan tone suara yang rendah dan lembut supaya pasangan kita tidak akan menganggap itu adalah satu arahan tetapi hanyalah satu permintaan bantuan. Pada pandangan saya, sifat bosi dalam perhubungan sememangnya tak perlu ada. Sebab tak ada orang yang nak diri mereka diarahkan maupun diperintah itu dan ini. Jadi sifat bosi ini sememangnya akan menghilangkan rasa manis dalam perhubungan. Kalau pasangan saya memiliki sifat bosi, saya akan buat dia nampak bahawa sifat bosi dalam diri dia sememangnya salah. Perlahan-lahan saya akan tunjukkan bahawa dalam perhubungan sememangnya mementingkan sikap tolak ansur. Jadi tak ada pihak yang sentiasa betul dan tak ada pihak yang sentiasa salah. Tak semua isteri suka dengan sikap pasangan yang bosi bergaya macam bos dan gemar memerintah lah. Sifat bosi akan menimbulkan konflik dalam hubungan suami isteri. So bagi saya, berkenaan dengan tindakan yang harus dilakukan jika pasangan bersikap bosi adalah tegur dengan cara berhemah supaya pasangan faham dan tidak terasa hati. Ada daripada kaum Adam yang mana kalaulah sekiranya pasangan mereka ni bosi, akan ada orang kata tolak ansur, toleransi dan sebagainya untuk baikkan rumah tangga tu. Ada juga perempuan tak suka arahan, permintaan juga berbeza-beza. Okey, sebelum kita kembali bersama dengan Lan dan juga Sheila dan juga doktor. Okey, ada pendapat di dalam Facebook mengatakan daripada Syah, terima kasih kerana pandangan jujur. Dulu saya memang cerewet, memang bosi. Kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi isu. Tapi sekarang ni saya kurang sikit sebab saya tahu tak semua orang suka dengan cara saya. Tu alhamdulillah di Facebook Wanita hari ini cukup meriah, pelbagai pendapat daripada orang ramai penonton-penonton kita di Facebook secara langsung, dan terima kasih kepada mereka terus memberikan pendapat bersama dengan kami. Okey, kita sambung. Kita sambung tadi yang soalan kepada Sheila, yang mana kadang-kadang perkataan minta tolong ni, minta tolong mandikan anak, minta tolong tu sebenarnya penting. Kalau tak, kita dah boleh tergolong kepada pasangan bosi. Apa yang gelak besar tadi tu? Kita nak tahu tu. Okey, secara jujurnya perkataan tolong tu memang kami praktikkan daripada mula perkahwinan sampailah ke tahun ke-12 ni. 12 Ya, 12. Wow. So memang perkataan tolong tu sangat memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan di rumah, berkeluarga dan juga di alam pekerjaan. Jadi bila ada perkataan tolong tu, dia tak ada rasa macam dia bagi arahan tepat ke aku ni. Kau tahu tak aku dah buat. So bila ada perkataan, sayang tolong ambilkan I punya kasut, tolong sediakan. So macam saya pun, yang boleh tak tolong buatkan susu anak. So dia dah jadi satu, dah bertukar lah situasi tu kan. Daripada macam buat susu anak jap, ambil kasut jap. Ini kan berbeza kan. So perkataan tolong tu sangat memainkan peranan. Okey Lan, sebagai seorang anak kan, semua kita terapkan juga sampai dia anak-anak pun sampai bercakap dengan kita pun, daddy boleh tak tolong ambilkan kita punya ni. So benda-benda dah kita terapkan nilai tu dengan anak-anak sekali. Okey Lan. Dengan hidup kita ni kan. Ini pasal apa tau Lan? Pasal kalian berdua dah 12 tahun di alam perkahwinan. Selalunya masalah-masalah ini banyak pada pasangan-pasangan baru tau. Tapi saya nak bagi soalan cucuk sikitlah dekat Lan. Lan, dekat rumah tu paling menyampah sekali kalau Sheila tu macam mana yang Lan tak suka kalau dia buat sesuatu tu, macam nak tunjuk bos ke apa yang tak suka tu sebagai seorang lelaki. Mesti tak gemar lah, tak gemar, tak setuju lah. Oh, ni cerita kat rumah ni. Cerita kat rumah. Cerita. Sheila dah risau. Cubit dah. Dia suruh saya cepat-cepat siap. Itu yang saya rasa. Itu biasa. Fahrin mungkin ada pengalaman sama. Tolong cepat-cepat siap Lan. Kalau bersiap kat rumah memang saya lagi lama berbanding dia.
Saya kalau suruh dia cepat siap, dia memang sekejap, rasanya tak sampai 5 minit dia boleh siap. Saya yang ambil masa sampai setengah jam kan nak bersiap ni kan. Tu yang rasa macam, aduh, dia suruh bersiap dulu pula. Itu je lah. Okey, mungkin kita boleh berbalik kepada doktor kan, kalau kita melihat kepada pasangan suami yang bosi dan isteri kan, bagaimana sebenarnya kita nak membezakan taat kepada suami kan dan juga suami yang kadang-kadang ada perangai bosi ni. Kadang-kadang benda-benda yang menyalahguna status suami lah. Kecil-kecil kan, ambil air yang depan mata pun tak boleh. So macam mana tu doktor? Macam tak ikhlas je. Bukan. So basically ada beza lah antara hormat dan being bossy kan. Dan tapi sebelum kita menjawab soalan tu, kita kena pastikan kita tahu apakah karakteristik ataupun sikap seseorang yang bossy ni. Jadi dekat situ kita tahu membezakan sebenarnya adakah dia ni suami kita ni bossy ataupun ianya adalah sekadar satu orang kata norma untuk menghormati kan. So antara orang kata apa sikap-sikap yang kita kena cakna lah mengenai pasangan ini, bila berlaku secara konsisten, pasangan kita ni dia rasa dia je sentiasa betul dan tak pernah salah. Senang dia tiada giliran. Macam Lan dengan Sheila tadi dia ada giliran kan. Tapi yang ini setiap masa dia rasa opinion dia je yang betul. Dia rasa dia tak pernah nak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada pemikiran yang sedikit sempit. Kalau dalam bahasa leadership ni kita panggil dogmatism lah. Opposite of the open-minded kan. Dia rasa macam apa yang dia nampak itulah dunia dia kan. Jadi bila pasangan dia memberitahu, dia akan cuba argue. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, bila kita percaya yang sebenarnya pasangan kita tu dia cuba untuk memonopoli dalam setiap perbuatan atau apa saja. Let's say kalau dia nak pilih baju, kita punya kemahuan sendiri. Tapi tiba-tiba pasangan kita datang, saya tak nak awak pakai merah, saya nak awak pakai biru. Konsisten berlaku, maka kat situ kita tahu itu adalah satu tindakan yang berbentuk sifat bossy, dan dekat situ lah kita kena evaluate perlu tak kita hormat keputusan tersebut atau kita hormat pada diri kita. Tapi bila dengar doktor kata macam tu bukan bossy tu, kadang dah masuk diktator sebenarnya. Okey, bukan tidak. Okey, ini satu lagi soalan menarik lah, di mana kalau kita lihat kepada sesetengah orang, kadang-kadang mereka tidak menyedari sifat mereka sendiri. Kan? Tak kiralah baik suami, isteri ataupun lelaki maupun wanita. Tapi tak ada siapa yang suka diarah-arah. Okey, jadi sekarang ni bagi mereka yang menjadi pasangan atau tuan punya diri, bagaimana mereka nak memperbaiki hubungan dan memperbaiki sikap mereka sendiri, doktor? Okey, kalau macam tu untuk pasangan yang mungkin lah sebenarnya kita tahu pasangan kita ni bossy. Dia bukan bos tapi dia ada sifat bossy. Sifat tu. Ada tips yang saya selalu cakap. Saya kata kita dalam hubungan rumah tangga ni kita kena aplikasikan 5 konsep asas rumah tangga. 5 T. T yang pertama adalah trust. T yang kedua adalah toleransi. T yang ketiga adalah tanggungjawab. T yang keempat adalah terbuka. Keterbukaan. Maknanya dekat situ kita kena faham keterbukaan tu kan. Kadang-kadang kita tak nak faham dia cakap apa. Kita macam, nak dengar ke nak dengar? Macam tu kan. Dan T yang kelima adalah konsep fil jannah. Sebab apa? Sebab perhubungan ni bukannya macam untuk hari ni esok saja. Setiap pasangan ada konsep fil jannah tu. Jadi kalaulah pasangan kita cuba memonopoli kita setiap masa, maknanya konsep fil jannah tu dia mungkin tidak kesampaian. Okey, baik. Penjelasan doktor itu kejap lagi kita akan tanya juga dekat Lan dan juga Sheila. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan rakan kami di Facebook, Ju Addison, yang mana beliau menyatakan pasangan saya seorang yang agak bossy, tapi kita sebagai pasangan kena banyak bersabar dan perlahan-lahan kita pasti dapat terima sikap pasangan masing-masing. Tapi adakah persefahaman itu penting untuk kita tak gaduh jika betul sikap pasangan kita itu memang lahir sebagai seorang yang bossy? Dia gelak. Itu sebenarnya ada berkaitan dengan saya kata tadi. Kadang-kadang ada orang tak sedar sikap dia sendiri, sifat dia sendiri. Bila dah berpasangan, baru dia tahu sebenarnya. Sebab tu kita berdua terlebih baik. Betul, orang kata. kena ada toleransi. Kita nak tanya pada Lan dan juga Sheila lah kan. Sebenarnya dalam tempoh perkenalan dan juga mengharmonikan rumah tangga tu, memang bila dua kepala yang berbeza ni bertemu, mesti kita nak cari titik tengah tu sebenarnya. Jadi apa tips dan juga amalan-amalan yang Lan dan juga Sheila lakukan, terapkan selain daripada tolong-tolong tadi tu, di dalam rumah tangga untuk memastikan kita bukan bosi tapi bekerja sama? Okey.
dia antara tips yang kita orang terapkan adalah toleransi kot. Toleransi. Apa-apa pun kena berbincang, sentiasa menerima teguran, pendapat antara satu sama lain. Kan kadang-kadang memang dia dengan karakter dia, saya dengan karakter saya. Nak mencari satu titik persamaan tu memang ambil masa juga. Bukan dalam masa yang singkat. So 12 tahun yang kita orang harungi bersama ni banyaklah mengajar kita orang kekecewaan, kesedihan, kecaman, gembira bersama kan. So benda tu sama-sama kita rasa. So bagi saya memang sangat-sangat memerlukan toleransi yang betul lah. Toleransi. Okey. Lain tertinggal, kasih sayang, cinta. Pengorbanan. Okey, macam Sheila sendiri, kita tahu kan kita tak naklah terapkan budaya mengarah di rumah dan sebagainya sebab kita ada anak-anak kan, bila anak-anak kita melihat ibu bapa, itu yang akan dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Jadi mungkin apa agaknya yang Sheila terapkan pada anak-anak yang janganlah ikut antara arah-arah tu, mengarahkan tu sebenarnya tak bagus. Okey, memandangkan saya merupakan anak tunggal, jadi bila saya tak pernah berkongsi apa-apa, so sebenarnya ambil masa juga untuk saya melayari bahtera rumah tangga tau. Maksudnya yelah, bila berkahwin kita ada ipar dua apa semua kan. Jadi saya tak nafikan bos itu ada sebab aku tak pernah share dengan siapa-siapa ni. Betul tu. Kan. Jadi bila dah berkahwin ni, saya belajar juga daripada Lan. Maksudnya dibantu juga dengan orang-orang lain juga, family. Jadi untuk bila dah berkahwin dalam family ni, kita adalah role model kepada anak-anak kita. Jadi saya banyak pembacaan, saya suka membaca. Jadi saya tengok kehidupan orang lain. Kalau orang tu bahagia dengan apa? Kalau dia mewah dengan duit, apa yang dia kontrol dengan duit? So maksudnya orang nampak macam kehidupan artis ni mewah. So anak-anak dia mesti mewah. Tak, saya dengan Lan berbincang tak ke arah itu. Jadi kesederhanaan tu. Jadi sebenarnya diri sendiri tu kena belajar untuk jadi yang terbaik kepada keluarga. Jangan ada bossy walaupun background kita tu anak tunggal yang tak pernah share. Kan? Jadi memang kita banyak kena pandang dan tengok kehidupan orang. Apa yang baik kita apply pada kehidupan kita. Barulah keluarga harmoni. Cantik. Lan dan juga Sheila. Okey doktor, mungkin seringkas yang mungkin doktor kata-kata akhir dan pesanan kepada penonton kita mengenai topik kita hari ini. Pasangan bossy ni. Doktor, silakan. Dia unmute-kan mic-nya doktor. Okey. Okey, kata-kata akhir, kalau kita rasa kita tak mampu untuk deal dengan pasangan kita yang terlalu bossy, kita ada option untuk work out. Sebab lama-lama kita akan menderita dan boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental. Tapi kalau kita boleh deal dengan tu, teruskan bersabar dan aplikasikan self-concept. Remember, in a relationship, kita gaduh, walaupun kita rasa kita menang, kita tetap kalah. Betul. Saya suka tu. Okey, baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Azuraida, Lan Solo dan juga Sheila kerana bersama kita pada hari ini. Jaga diri ke semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Jadi rasanya seberingkas seberpadat cukup menarik, banyak tips-tips yang dikongsikan. Jadi tak ada siapa pun yang suka diarah-arah tapi lebih toleransi dan bekerjasama. Jadilah cari persefahaman dan juga toleransi supaya dapat lahirkan keluarga yang sempurna dan juga harmoni kan. Banyak lagi sebenarnya nak kami kongsikan dengan anda, tapi sebelum itu kami nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama dengan kami lagi di Wanita hari ini, hari Jumaat yang penuh berkat dan rahmat ini, dan kita terus saja berkongsikan dengan anda tentang statistik laporan terkini status COVID-19 dan juga vaksinasi di negara kita. Dan ini merupakan taburan kes di seluruh negara Malaysia, dan kalau setakat status hariannya COVID-19 pada 16 September 2021, kes baharu adalah pada 18,815 dan sembuh baharu adalah 16,939. Dan seperti mana yang kita lihat, banyak juga negeri-negeri yang telah mula akan beralih fasa mereka kepada fasa kedua dan ketiga dan sebagainya. Tapi sentiasalah patuh kepada SOP, dan seperti mana yang anda lihat juga, di mana ini merupakan antara bagi mereka yang ingin merancang untuk melancong ke Langkawi. Tetapi ada juga perkara lain yang saya ingin kongsikan yang harus juga disambut baik adalah kadar vaksinasi di negara
kita bagi orang dewasa telah mencapai ke tahap yang tinggi iaitu 76.8% lengkap divaksinasi dan sekurang-kurangnya satu dos adalah pada 92.7%. Jadi pastikan kepada anda yang masih lagi belum divaksinasi, terus pastikan anda mengemas kini MySejahtera anda dan pastikan anda divaksin. Untuk yang kedua, pastikan anda terus teruja untuk mendapatkan vaksin yang seterusnya. Jaga diri, jaga SOP kita, jaga kita. Sebagaimana saya hari ini juga bersama dengan Fatin, kami jaga kami semua. Okey Fatin, silakan untuk segmen yang seterusnya. Baik, kita jaga kita dan kita terus jaga SOP. Baik, dalam segmen tajaan ini saya akan bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare, Datuk Azril Muhammad Razi yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar Fatin? Baik, alhamdulillah sihat. Hari ini kita ada 4 perkongsian daripada Datuk. Silakan. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini Fatin ya. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada penonton wanita hari ini terutamanya yang mana rata-ratanya adalah pengguna setia produk V Asia ya. Dan alhamdulillah ya atas sokongan anda bila beberapa sektor ekonomi dah dibuka Fatin, saya dapati ya daripada segi tahap penjualan produk V Asia naik ya, yang mana naik mendadak Fatin. Alhamdulillah. Ramai pengguna yang sebelum ni mereka tak berkemampuan, dia orang beli balik produk V Asia. Dan paling penting, suka saya nak kongsikan kepada anda semua, banyak produk V Asia kita dah kehabisan stok di pasaran ya. Jadi bagi anda yang nak mendapatkan rangkaian produk V Asia, tunggu sebentar 2-3 hari ni insya-Allah ya, minggu depan kita akan mula pasarkan kembali. Dan untuk pengetahuan anda ya, yang mana dengan setiap pembelian ya, kami juga turut sumbangkan kepada mereka yang memerlukan di tabung COVID-19 ya, yang mana V Asia juga turut prihatin. Kami juga turut membuka yayasan V Asia bagi membantu lebih ramai yang memerlukan Fatin ya. Dan hari ini bercakap mengenai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Saya percaya ya, bila dah boleh dine in kat luar ni, ramai antara kita yang mula ya makan di restoran ya, apa pun jangan lupa jaga kesihatan, patuhi SOP ya. Sebab apa? Masih lagi berbahaya, masih lagi berisiko tinggi ya. Dan satu perkara saya nak ingat kepada anda ya, seiring dengan peningkatan usia, bila berlaku perubahan usia ya, peningkatan usia, berlaku perubahan hormon ya, yang mana menyebabkan kadang-kadang kita ni semakin berusia, semakin berselera makan kita, semakin membuat-buat ya. Yang mana kalau wanita bila dah 30 tahun ke atas ya, kadar kata orang tu hormon perubahan tu sangat berbeza ya. Yang mana ketika inilah fasa-fasa ini lelaki juga tak kurang ya, makan berlebihan ya, kurang bersenam, kurang menitik beratkan pemakanan yang sihat, diet yang seimbang ya. Dan kalau kita lihat video di kaca TV ya, kerana kekurangan serat ataupun kerana kekurangan pengambilan fiber ya, boleh menyebabkan berat badan kita naik mendadak, masalah obesiti ya, susah nak bergerak, susah nak berfashion, baju terpaksa pakai yang besar-besar ya. Itu belum ditambah lagi ya dengan kata orang tu corak pemakanan kita yang suka makan makanan manis, makanan berlemak, bubble tea ya, makanan berminyak, bergoreng ya. Jadi jangan lupa bila kita dah makan heavy meal, dah makan makanan berat ya, amalkan apple ataupun orange fiber V Asia ni, yang mana formulasi sangat-sangat istimewa, diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah ya, pakar diet yang seimbang, yang mana ya diet yang seimbang sangat penting. Kalau anda berat kurang daripada 70 kg, dapatkan apple fiber. Kalau berat lebih daripada 70 kg, minum orange fiber ni, yang mana ya kedua-dua ini dapat membantu ya, memberi kesan pelawasan ya, seawal 4 hingga 6 jam anda akan tertandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam. Segala kata orang tu lebihan makan kita makan kadang-kadang ya, bila kita dah makan macam-macam, kadang perut rasa selesa, kesat ya, Fatin tak kurang juga ya. Ada antara kita yang ada masalah sembelit, susah untuk lawas ya, mulalah kata orang tu kadang-kadang risau duduk dalam tandas pun lama ya, 15 minit ambil masa ya. Sebab apa? Masalah pelawasan yang susah tu, tak lawas, tak sembelit ya. Jadi anda boleh amalkan apple ataupun orange fiber ni. Tengok bila dah amalkan secara teratur ya Kak Fatin, kita boleh kata orang tu pakai baju yang ini lebih mudah berfashion ya. Dan anda lihat sekarang ni di kaca TV, ini adalah pembungkusan terbaru apple fiber dan juga orange fiber, yang mana harga apple fiber ni RM32 dan juga orange fiber harga RM36. Anda boleh buat belian ya secara online di Jombai ya, yang mana Fatin saya kira ada potongan diskaun yang sangat istimewa Fatin ya. Dan seterusnya Fatin, rasa apple dan juga orange fiber ni sangat sedap ya, mudah diambil. Kalau anda amalkan setiap kali selepas makan, dapat bantu proses pelawasan lebih lawas. Kalau anda amalkan sebelum makan, kita akan rasa kenyang juga Fatin ya. Sebab apa? Fiber ni akan membantu mengembang dalam usus, dia akan bagi kita rasa lebih kenyang ya.
Secara tak langsung, Fatin, bila anda amalkan apple ataupun orange fiber ni juga dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit. Sebab apa? Dalam ni ada ramuan seperti vitamin C dan juga collagen yang sangat-sangat bagus untuk melambatkan proses penuaan. Itu dia untuk apple dan juga orange fiber, Fatin. Dan seterusnya, Dato', Coco Cut ni depan saya. Okey, Coco Cut ni, Fatin. Saya memang suka minum Coco Cut ni. Kenapa Coco Cut ni sangat istimewa? Sebab apa? Dalam Coco Cut ni ada 20 sachet yang mana ada 10 pack oat dan juga 10 pack koko. Sebut koko, anda perlu campurkan kedua-dua larutan ni, oat dan juga koko ni, sebut oat dan sebut koko, masukkan dalam shaker, isi air 150 hingga 200 ml air, shake dan siap untuk diminum. Yang mana formulasi oat beta-glucan ni mengikut satu kajian di University of Newcastle di Australia mendapati pengambilan oat beta-glucan ini dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan, mengurangkan hormon rasa lapar. Jadi bila kita minum Coco Cut ni, Fatin, kita akan rasa kenyang. Jadi kuranglah kita nak kudak-kudak. Coco Cut ni sangat sesuai anda jadikan sebagai meal replacement ataupun pengganti makanan, terutamanya pada waktu pagi ataupun pada waktu malam ni. Kalau kita nak diet yang sihat, nak diet yang seimbang, nak bentuk badan yang menawan, anda boleh ganti makan malam anda. Minum Coco Cut ni sangat-sangat membantu memberi rasa kenyang sehingga esok paginya membantu berasa kenyang 6 hingga 8 jam. Sebab apa? Oat dia hanya ada 3 program, Fatin, 3 program serbuk oat yang mana saya kira sangat tinggi, dan serbuk koko 20 gram, keseluruhannya 50 gram, saya kira dia sangat-sangat kenyang, membantu menahan rasa lapar. Itu yang sangat penting, Fatin, dan harganya hanyalah RM38 sahaja. Dan yang terakhir, Fatin, saya juga turut bawakan ni dia body corset. Kalau anda lelaki dan juga wanita nak pinggang yang ramping menawan, nak mudah berfashion, jangan lupa dapatkan body corset dari Asia ni yang mana menjadikan pinggang anda lebih ramping, terletak kain yang sangat selesa, menyerap peluh, double strap ada 2 strap yang mana grip yang sangat kuat Harga body corset ni hanyalah RM59.90 sahaja, Fatin. Tetapi kalau anda beli di Jombai.my ada potongan diskaun, boleh juga beli di Shopee dan juga di Lazada Fatin. Jadi secara ringkasnya, Fatin, bagi anda yang nak kekalkan diet yang sihat dan seimbang, jangan lupa setiap kali lepas makan berat, dapatkan apple ataupun orange fiber. Yang mana apple fiber ni saya cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau berat badan lebih 70 kg, minum orange fiber harga RM36. Apple fiber RM32. Untuk kata orang tu sebagai meal replacement membantu memberi rasa kenyang. Boleh minum Coco Cut ni sebagai pengganti makanan, harga RM38. Ada 20 sachet dalam ni sangat-sangat kenyang. Dan yang terakhir, untuk pinggang yang menawan, jangan lupa guna body corset, harga RM59.90. Bagi anda yang nak diskaun istimewa, boleh dapatkan di Jombai.my, Shopee ataupun di Lazada. Bagi anda yang nak konsultasi secara personal, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan di Asia baru beli. Sebab apa di Asia adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih, Fatin. Jumpa lagi. Terima kasih, Dato', kerana bersama dengan wanita hari ini. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda penonton kami, iaitu Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat Barisan Harapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Jadi daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Ada satu perkongsian menarik kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan. Jom. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Berkenaan dengan Nestle kan. Ini ada satu lagi yang menarik, mungkin boleh luangkan masa dengan keluarga, yang mana sempena dengan Hari Malaysia, Tonton Sinema menawarkan movie bundle untuk anda semua. Jadi anda boleh langgan 4 filem lokal terbaik, iaitu Agent Ali, By My Side, ada Musin, ada Talent Time, dan dengan hanya RM7.90 sahaja. Dan ini terhad kepada 200 pelanggan pertama bermula dari 13 September hingga 24 September 2021, dan layari laman web Tonton Sinema di www.cinema.tonton.com.my
untuk melanggan. Ramai seronok suka tengok cerita-cerita menarik ditonton. Antaranya ada salah satu cerita kegemaran saya, cerita cinta. Dah lama tu, Arhan Kabir Bahtiar. Saya nak tunggu cerita Muhsin tu. Dah lama kita tak tengok cerita tu kan. Okey. Dan kami harapkan sepanjang 1 jam ini yang mana kita kongsikan berkenaan dengan topik hari ini dapat memberi anda gambaran, buka mata dan juga mungkin ada idea-idea untuk mengharmonikan rumah tangga. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia di siaran langsung di Facebook Live kami di Wanita Hari Ini TV3. Komen-komen anda terus pada setiap waktu siaran, berikan kami komen-komen anda dan insya-Allah kami akan bacakan dan kami akan kongsikan. Baik, selesai topik kita pada hari ini dan esok ada satu lagi topik yang menarik kita ingin kongsikan bersama dengan para ibu bapa di luar sana. Mungkin ini yang dihadapi oleh ibu bapa di luar sana berkenaan dengan anak berat mulut. Okey, apa tu? Anak berat mulut, mungkin anak lambat bercakap, ramai yang risau dan sebagainya. Dan juga kalau dari segi termanya mungkin ada yang mengatakan speech delay. Tetapi apa yang pasti esok kita akan membincangkan topik ini. Mungkin ada sebarang tips, sebarang bukan saja pendapat tetapi mungkin punca-punca anak ini berat mulut, Fatin. Kongsikan kami di Facebook dan juga jangan-jangan di Instagram kami berkenaan dengan topik esok. Kami akan kembali di Dahsyat Extra bersama rakan-rakan kami yang lain. Jadi terus bersama Wanita Hari Ini, terus jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia siapa lagi? Wanita hari ini.